Assalamualaikum. Nama saya Nasyazana binti Khairus. Nama metrik saya 10 DLS 18F2090. Penggunaan gadget atau biasa disebut sebagai gadget pada masa kini bukan sahaja menjadi satu keperluan, malah penggunaannya semakin meluas, tidak sekadar kepada golongan dewasa, malah kepada golongan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, pada awalnya penciptaan gadget adalah untuk memudahkan urusan komunikasi dan penyebaran maklumat. Namun, pada masa kini, peranannya merangkumi pelbagai aspek kehidupan seiring dengan perkembangan capaian internet dan penciptaan aplikasi gadget. Tambahan pula, kepelbagaian fungsi gadget ini telah memberi kemudahan yang besar kepada manusia, terutama sepanjang melalui perintah kawalan pergerakan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia. Semasa PKP berlaku peningkatan penggunaan gadget bukan sahaja kepada golongan dewasa, malah melibatkan golongan kanak-kanak. Hal ini berikutan aktiviti pembelajaran dilaksanakan di dalam talian disebabkan oleh penutupan sekolah. Pihak sekolah mengambil inisiatif untuk menyediakan aktiviti pembelajaran sama ada secara atas talian iaitu online ataupun luar talian offline. Dan tentang itu, gadget menjadi satu keperluan kepada kanak-kanak sebagai alat pembelajaran dan ini memberi ruang kepada mereka untuk menerokai pelbagai aplikasi dan melayari internet. Namun begitu, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak perlu diberi pengawalan oleh ibu bapa. Walaupun gadget mampu membantu proses pembelajaran kanak-kanak, namun penggunaan yang tidak dikawal mampu memberi kesan yang sangat buruk. Hal ini kerana banyak kajian menunjukkan bahawa penggunaan gadget tanpa kawalan dalam kalangan kanak-kanak mampu memberi kesan yang negatif kepada kesihatan fizikal dan mental, perkembangan kognitif, sosial dan serta emosi. Keadaan ini secara tidak langsung turut memberi kesan kepada tingkah laku mereka. Okey, seterusnya ialah maklumat penghasilan projek. Lokasi maklumat penghasilan projek ini ialah di kediaman masing-masing, iaitu di rumah. Ini akibat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Okey, seterusnya ialah peralatan. Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan video ini ialah dengan menggunakan aplikasi VN, Filmora dan juga diedit dengan menggunakan telefon pintar. Dan durasi video ini ialah sebanyak 12 minit. Untuk hari ini saya akan menceritakan tentang 4 pengalaman yang dihadapi ketika menghasilkan video serta 4 cabaran yang dihadapi ketika kami melakukan video. Okey, yang pertama adalah 4 pengalaman dalam menghasilkan video. Yang pertama adalah tambah ilmu pengetahuan. Okey, dengan menghasilkan video, kami dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai cara mengedit dan serta dapat menunjukkan kreatif untuk menghasilkan video. Seterusnya adalah menghasilkan video yang kreatif, iaitu kami menggunakan latar belakang pentas untuk menjadikan lagi video itu menarik. Seterusnya adalah mencuba aplikasi edit, iaitu salah satu pengalaman yang kami ambil adalah kami kaji satu apps untuk kami gunakan untuk edit video untuk jadi lebih menarik. Selain itu, kami juga menggunakan pelbagai jenis aplikasi seperti MN, Filmora dan telefon pintar. Dan selain itu, dia dapat juga mengasah bakat dalam edit. Seterusnya adalah bekerjasama dalam menghasilkan video. Okey, untuk projek ini kami bekerjasama menghasilkan video bersama-sama untuk melancarkan lagi proses untuk menyiapkan video projek ini. Selain itu, bekerjasama dalam menghasilkan video ni hindar daripada bergaduh. Contohnya macam bila buat kerja sama-sama, semua berjalan dengan lancar dan tanpa ada salah faham antara satu sama lain. So, untuk menghasilkan video ni banyak kerjasama yang diperlukan bagi melancarkan suatu proses. Akhir sekali adalah 4 cabaran yang dihadapi oleh kami ketika melakukan video, iaitu pengagihan masa. Untuk melakukan video projek ini, kami harus mengikut masa yang telah diperuntukkan. Selain itu, masa yang tidak sesuai, iaitu masa untuk membuat video. Contohnya macam ada halangan seperti bunyi kereta lalu lalang dan hujan lebat. Jadi video itu akan sedikit terganggu. Selain itu, mencari idea. Sebelum membuat video, kami akan membuat kajian aplikasi untuk
untuk dilakukan bagi digunakan dalam menghasilkan video kami untuk menjadikan video tersebut lebih menarik. Yang keempat adalah halangan untuk membuat video, iaitu kami sebagai pelajar tidak boleh keluar rumah kerana sekarang musim PKP dah hanya boleh buat video di dalam rumah sahaja. Selain itu, tidak dapat berjumpa kawan-kawan untuk berbincang mengenai video untuk menghasilkan video, dan sukar untuk pelajar untuk melakukan video tanpa berjumpa. Okey, saya akan membincangkan tentang 4 pengajaran mengenai isu penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja yang semakin meningkat dalam tempoh PKP. Pengajaran yang dapat diperolehi dalam isu penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja ini ialah: yang pertama, ibu bapa perlulah sentiasa mengehatkan masa dan memantau anak-anak dalam penggunaan telefon bimbit. Ini kerana ibu bapa zaman sekarang gemar mendidik anak-anak mereka untuk menggunakan gadget sejak kecil sehingga mereka begitu leka bermain. Memang tidak dinafikan penggunaan gadget banyak memberi faedah kepada kita, terutamanya dalam urusan pembelajaran, komunikasi dan jual beli. Namun ianya juga akan menyebabkan kesan yang negatif, terutamanya kepada kanak-kanak jika disalahgunakan dan tanpa pengawasan ibu bapa. Jika ibu bapa mengehatkan masa penggunaan dan memantau mereka, ini dapat mengurangkan penggunaan gadget dalam kehidupan mereka. Okey, yang kedua pula ialah kita perlulah menjaga kesihatan mata kita, kerana mata merupakan aset yang paling penting dalam diri setiap manusia. Ini untuk mengelakkan mata anak-anak dan remaja menjadi rabun jauh atau mata sering berkedip tanpa kita sedar. Contohnya, apabila bermain telefon, kita hendaklah berada dalam ruang atau tempat yang mempunyai cahaya ataupun menggunakan cermin mata anti cahaya biru. Dengan cara itu, cahaya biru pada skrin gadget tidak akan menembusi mata kita dan kita dapat menjaga kesihatan mata kita dengan baik. Seterusnya, yang ketiga ialah ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk melakukan aktiviti fizikal. Contoh, melakukan aktiviti riadah seperti bermain bola sepak, bercucuk tanam dan aktiviti fizikal yang lain. Dengan aktiviti-aktiviti yang lain yang berbentuk riadah dan aktiviti di luar rumah dapat menyeimbangkan perkembangan anak-anak dari segi jasmani, intelek, emosi dan sosial. Aktiviti berbentuk riadah dan aktiviti luar rumah dapat membina otot-otot mereka agar pertumbuhan fizikal tumbuh dengan baik, serta perkembangan psikologi mereka dirangsang dengan pengalaman kehidupan yang sebenar. Hal ini dapat mengurangkan kebergantungan kanak-kanak terhadap keseronokan melalui permainan gadget. Akhir sekali ialah ibu bapa boleh menggunakan gadget itu bersama anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa boleh melakukan interaksi bersama mereka semasa melihat skrin telefon pintar dan menanyakan kepada mereka soalan seperti apa nama binatang ini, macam mana bunyi kucing ini, warna apa itu dan banyak lagi soalan yang boleh ditanyakan. Maka interaksi secara dua hala ini akan menyebabkan hubungan ibu, bapa dan anak-anak menjadi lebih erat, dan secara tidak langsung minda dan fikiran anak-anak juga berkembang dengan baik. Jika ibu bapa membiarkan mereka bermain gadget seorang diri, itulah yang menyebabkan anak-anak itu akan melayari laman sesawang atau permainan sesuka hati, yang sehingga menyebabkan mereka ketagih untuk menggunakan gadget. Okey, untuk isu pertama ni, dia berkata lebih ramai anak-anak remaja aktif dalam talian sebabnya terjadinya COVID-19 ni. Jadi, pembabitan ibu bapa dalam topik keselamatan dalam talian dan kesejahteraan mental menjadi lebih penting sekarang. Malah, Lisa Surihani dia berpendapat pembualan dengan anak-anak ni perlu dimulakan sejak kecil agar mereka selesa untuk berkomunikasi. Selain itu, tambahnya penggunaan gadget dan aktiviti anak dalam talian perlu dipantau dan dibimbing. Lisa berkata anak-anaknya yang berusia 5 dan 3 tahun ni dah terdedah pun dengan gadget biarpun tidak ada media sosial. Lisa berkata anak-anak ni kita perlu tahu apa yang okey, apa yang sebaliknya. Lisa berkata penyakit mental ni dia tak mempunyai simptom yang
nyata seperti demam ke, sakit perut ke, pening ke dan sebagainya. Bila kita tahu dah dapat sakit mental, kita tak boleh nak buat apa dah. Okey, petikan isu kedua pula ialah pengaruh gadget terhadap kehidupan harian kanak-kanak di negara ini begitu membimbangkan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh, dia berkata situasi ini disebabkan kurangnya kesedaran ibu bapa mengenai kesan negatif gadget kepada perkembangan anak-anak. Dia juga cakap amat membimbangkan dengan sikap masyarakat yang kini dilihat begitu terikat dengan gadget dan peranti digital untuk memperoleh maklumat serta berkomunikasi tanpa mengindahkan dunia sekeliling mereka. Namun, teknologi juga memberi kesan negatif terutama kepada kanak-kanak jika disalahgunakan dan tanpa pengawasan orang tua. Okey, akhir sekali ialah petikan isu ketiga. Kanak-kanak di bawah usia 2 tahun yang dibiar memandang skrip untuk satu tempoh cakap bahasa yang panjang tanpa kawalan ibu bapa dibimbangi boleh terjejas perkembangan bahasanya, skill membaca dan juga ingatan memori jangka pendek mereka. Apabila umur dah meningkat, ia juga akan mengganggu tabiat tidur dan tumpuan mereka. Ini semua merujuk kepada satu fenomena generasi baru, kecanduan internet dan gadget hingga ada yang melabelkan kokain elektronik, heroin digital dan sebagainya. Di Malaysia, antara penemuan kajian mendapati penggunaan gadget yang berterusan boleh mengecurkan otak anak, terutamanya yang berumur di bawah 3 tahun. Dari sisi psikologi pula, emosi mereka juga didapati turut terganggu. Okey, untuk cara mengatasi masalah ini adalah ada dua. Okey, yang pertama, menghadkan tempoh masa. Penggunaan gadget seharusnya tidak boleh melebihi 2 jam dan mereka perlu duduk sekali bersama anak-anak, terutamanya anak-anak yang berusia bawah 5 tahun bagi mengelakkan kebergantungan terhadap gadget. Kanak-kanak yang berusia 2 hingga 5 tahun hanya boleh didedahkan dengan gadget kira-kira sekitar 30 minit untuk tempoh 2 hingga 3 hari sekali, manakala yang berumur 6 hingga 18 tahun pula hanya 2 jam sehari sahaja. Okey, cara mengatasi yang kedua ialah berbincang secara terbuka. Ibu bapa ni dia perlu sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak secara terbuka bagi mengetahui cara anak-anaknya menggunakan gadget, seperti mengambil tahu jenis laman sesawang yang dilayari seperti aplikasi apa. Ibu bapa sebaiknya memberi nasihat dengan baik dan tidak seharusnya terus menghukum atau memarahi anak-anak apabila anak-anak bercerita tentang laman sesawang yang tidak sepatutnya mereka lawati. Dari segi negatif ini adalah sesuatu yang buruk di mana apabila kanak-kanak dan remaja menggunakan gadget berlebihan akan mengakibatkan risiko rabun. Apabila seseorang melihat gadget tanpa henti melebihi had yang dibenarkan, maka seseorang itu akan mudah mendapat rabun. Sama ada rabun jauh ataupun rabun dekat. Dan yang kedua, akan menyebabkan hilang pendengaran apabila seseorang itu memakai earphone terlalu lama dan memasang volume yang tinggi semasa memakai earphone. Dan yang ketiga, dapat risiko kanser otak. Dari segi positif pula yang boleh kita lihat di mana penggunaan gadget ini sangat penting untuk kita berkomunikasi, seperti memudahkan urusan harian kita untuk menghubungi orang ketika kecemasan. Yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan semasa. Apabila kita menggunakan gadget dengan betul, kita akan mengetahui info semasa sama ada di dalam ataupun luar negara. Dan juga mudah untuk kita mencari info di laman sesawang. Dari segi cadangan pula, untuk mengatasi isu penggunaan gadget ialah ibu bapa perlu mengawasi anak-anak dan menghadkan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun. Sentiasa mengisi masa yang terluang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dan sentiasa pantau aktiviti anak-anak. Dan akhir sekali, pengajaran yang terdapat di dalam isu penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja ialah menggunakan gadget untuk perkara-perkara yang berfaedah supaya kita tidak alpa dan lalai
dengan keadaan sekeliling. Sentiasa mengambil berat tentang bahayanya penggunaan gadget yang berlebihan dalam tempoh yang lama dalam kehidupan seharian.